Veteran DAP Lim Kit Siang sebagaimana biasa dan seperti kebanyakan pemimpin lain parti itu, senantiasa menjadikan PAS dan negeri-negeri diterajui parti Islam ini sebagai sasaran. Tidak cukup dengan sindiran dan perlekehkan yang meremehkan serta merendah-rendahkan, ada kalanya diserang secara sembrono dengan perspektif berat sebelah, keliru dan songsang. Minggu lalu, Kit Siang kembali panas dan koyak apabila agenda penyatuan umat disambut Presiden PAS Tan Sri Tuan Guru Abdul Hadi Awang melalui proklamasi orang Melayu diusahakan bekas Perdana Menteri Tun Dr. Mahathir Mohamad. Beliau bertambah melenting apabila Tuan Guru masih mengulang kenyataan bahwa kalangan bukan Islam dan bukan Melayu paling besar dan banyak penyakaunya serta paling ramai kaya-kaya penyumbang dan penerima rasuah. Walhal, Presiden PAS itu sudah pun melalui proses siasatan oleh pihak polis, malah kenyataan tersebut terbukti dengan data dari jurnal penyelidikan university yang tular setelah itu. Lalu dengan bebalnya, Kit Siang menemplek Kelantan, Terengganu dan Kedah sebagai 3 negeri dengan kadar pembangunan paling perlahan di Malaysia dalam 3 dekad yang lepas sejak 1991. Adakah perkara ini terjadi karena negeri-negeri ini ditipu oleh perompak yang memberi dan menerima rasuah? Soal beliau dengan mengemukakan bahwa negeri-negeri tersebut berada pada KDNK tercorot setakat tahun 2020. Tidak pasti Kit Siang yang telah pun mengumumkan perseraannya buat lupa atau mabuk bahwa sebagian besar masa lalu negeri-negeri tersebut khususnya Terengganu dan Kedah berada di bawah pentadbiran UMNO BN. UMNO BN yang pernah berkuasa lebih 60 tahun dan menjadi sasaran keras DAP selama itu untuk dijatuhkan, serta dilempar palit dengan pelbagai kenyataan celupar dan cabul seperti perompak, penyamun dan kleptokrat. Tetapi kini menjadi rakan yang mewangi dan dipuji-puja serta bersih suci karena bersama menerajui kuasa persekutuan dan di beberapa negeri dalam kerajaan perpaduan. DAP sendiri hakikatnya memiliki jawaban untuk Terengganu dan Kedah itu mundur, melainkan sengaja buta pekak tuli setelah menemui persamaan UMNO DAP dalam kerajaan PHBN ketika ini. Kelantan mundur itu telah diratib menjadi propaganda politik UMNO BN sejak sekian lama, khususnya dari tahun 1990 apabila Angkatan Perpaduan Umat PAS S46 berjaya menerajui negeri ini. Anda juga mengetahuinya bahkan sebelum itu pernah membela Kelantan karena pengisytiharan darurat yang dibuat ke atas negeri ini tahun 1977 merupakan satu campur tangan dan tekanan politik. Malah Anda juga ketika DAP bersama PAS dalam gerak BA dan PR dahulu sangat mengetahui bahwa negeri ini dipinggir dan diabaikan serta dianaktirikan pemerintah UMNO BN di persekutuan. Selain sebagai orang lama berada dalam Dewan Rakyat, Anda pasti menyaksikan banyak perbahasan mengenai Kelantan dan pembangunan wilayah tidak seimbang menjadi punca semua momokan itu. Sejak 1990 itu, bukan saja kelulusan proyek pembangunan dan infrastruktur sepatutnya diadakan di negeri ini ditangguhkan, malah juga dibatalkan dan sudahnya mereka sendiri menjelik Kelantan mundur. Lucu kan? Tapi kini Anda pula dengan bebas dan celupar mengejek dan mengeji negeri ini dengan ungkapan serupa pernah dimainkan UMNO BN untuk kami dipandang kolot, bodoh dan tidak tahu mentadbir. Anda sendiri pasti tahu bahwa Kelantan dan Terengganu adalah antara 4 negeri selain Sarawak dan Sabah yang menjadi penyumbang besar pendapatan negara menerusi petroleum. Tetapi sehingga ke hari ini janji royalti pernah ditandatangani termasuk hasil berkaitannya tidak tertunai dengan baik hingga kan semua negeri tersebut masih mengemukakan tuntutan-tuntutan. Untuk makluman, Kelantan sendiri hanya menerima kurang 2% daripada jumlah sepatutnya diperoleh berdasarkan perjanjian tetapi dihadapkan dengan pelbagai alasan oleh kerajaan persekutuan. Ini belum termasuk hasil-hasil pertanian yang menjadi sumber penting makanan rakyat Malaysia datangnya dari lebihan Saradiri, SSL Kelantan dan Terengganu memenuhi keperluan di negeri lain. Kedah pula selaku jelapang padi Malaysia terus menyumbang sebahagian besar beras yang menjadi ruji rakyat, termasuk membekalkan air mentah untuk Pulau Pinang dengan memelihara kelestarian aliran Sungai Muda. Ini pemilikan dan kuasa yang ada pada negeri Anda, kata mundur itu. Tetapi mereka tidak sombong untuk berkongsi dan berkorban dengan seluruh persekutuan ini demi kepentingan bersama. Ungkapan berbaru penghinaan dan hamburan
kepada negeri-negeri tersebut tidak meruntuhkan atau menyebabkan ke belakangnya semua kesungguhan yang sedang dibangunkan di bawah pentadbiran PAS ketika ini. Biarkan Anda terus seperti katak di bawah tempurung yang buat-buat tidak tahu akan kebangkitan negeri kami, tetapi gagal melihat negeri diperintah sendiri umpama kokok berderai-derai ekor penuh tahi. Hakikatnya, di sebalik pemunduran yang dipaksakan ke atas negeri-negeri kamu, negeri dikuasai dan negeri-negeri coba dikuasai, Anda menerima kemajuan antara dari peranan para penyakau dan perasua. Menteri Besar Kedah Datuk Seri Muhammad Sanusi Muhammad Noor ada mengupas serta mendedahkan percaturan muslihat tersebut yang disebutkan Grand Designer mewujudkan The Great Klang Valley dan The Greater Penang. The Greater Klang Valley melibatkan wilayah persekutuan Selangor dan Negeri Sembilan untuk dijadikan pusat pertubuhan yang akan membawa pelbagai limpahan di negeri-negeri tersebut. Manakala The Greater Penang, semua prospek pembangunan dan rancangan masa depan serta kebijakan dibawa untuk menjadi pusat pertubuhan yang akan membawa kelimpahan ke seluruh kawasan utara. Akuilah bahwa pertumbuhan ekonomi dan pencapaian KDNK Pulau Pinang yang diperintah DAP ketika ini adalah disumbangkan daripada negeri-negeri utara lain khususnya Kedah. Karena segalanya terpaksa melalui lapangan terbang dan pelabuhan di Pulau Pinang, di mana adakah sebab itulah yang melalui kerajaan Madani, usaha Kedah membangun lapangan terbang antarabangsa Kulim, KXP tidak diberikan pertimbangan. Dengan dolak dali termasuk oleh Menteri Pengangkutan yang juga daripada DAP, entah bagaimana pula nasib pelabuhan Yan yang telah pun diisytiharkan sebagai pelabuhan persekutuan sebelum ini. Sebagaimana perangi dengki, kianat dan sabotaj UMNO BN, tidak mustahil di bawah kuasa yang kamu ada akan cuba memundurkan perancangan dan usaha hebat telah diadakan itu. Begitu juga jika Pulau Pinang yang maju dibandingkan dengan Kelantan kamu kata mundur itu, di mana masing-masing menunjukkan indikasi pencapaian dan integriti pentadbiran. Berpandukan laporan Ketua Audit Negara LKN 2021 diterbitkan September 2022, yakni yang paling terkini pendapatan Kelantan adalah sebanyak 773,48 juta berbanding Pulau Pinang cuma 692,24 juta ringgit. Kelantan berbelanja 725,87 juta ringgit sekaligus memiliki lebihan yang merupakan untuk tahun ke-6 berturut-turut berbanding belanja Pulau Pinang 836,48 juta ringgit, yaitu mencatatkan defisit untuk beberapa tahun berturutan. Menariknya, di sebalik pernyataan Kelantan lebih baik itu, kedengaran kecurigaan di pihak-pihak tertentu adakah pernyataan Pulau Pinang itu wujud muslihat berlakunya smart accounting, di mana mungkin sebahagian hasil negeri atau keuntungan telah dimasukkan atau diagihkan melalui syarikat atau subkontrak tertentu menjadi perolehan kaya raya untuk mereka. Terserah kepada pihak berkuasa lebih berautoriti untuk menyiasatnya. Namun syak dan keraguan tersebut antara boleh dijadikan jawaban ditanya Anda mengenai kemunduran serta peranan dan siapa penyakau tersebut. Sebagai ingatan untuk Anda, Kelantan sudah lebih 30 tahun merekodkan pencapaian bersih pemerintahan kerajaan negeri sifar rasuah. Pulau Pinang pula bingit seketika dengan skandal rasuah coklat, terowong dasar laut, dan banglo dari hanya baru beberapa penggal. Bahkan laporan semasa menunjukkan rasuah dalam penjawat meningkat di Pulau Pinang dan Selangor, di mana bolehkah kita meneka ia tidak akan berlaku di peringkat bawah jika di atas tidak melakukannya. Kami juga buktikan kesejahteraan hidup rakyat sebagaimana indeks kebahagiaan pernah dikeluarkan sebelum ini, sedangkan Pulau Pinang mengusir rakyatnya sendiri dengan menaikkan pembangunan super mewah. Malah kadar jenayah di Kelantan tidak seteruk rekod di Pulau Pinang. Itu pun terdapat banyak masalah moral melibatkan pelacuran, peminuman arak, pengambilan dada dan lain-lain tidak direkodkan di pulau itu.